Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini diberi satu hari lagi untuk menyawal dan menunaikan Ramadan. Kita sama-sama ambil iktibar tentang apa yang telah berlaku pada hari lepas. Hari ini hari ke-9 puasa, kata silap. Untuk itu hari ini kita ada program daripada Ustaz PU Razwi untuk mengatakan tentang hak-hak suami isteri, tanggungjawab suami isteri. Oleh itu kita teruskan dengan program. Semoga kita mengambil intipati daripada rancangan ini, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bi ummul kitab al-Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, perbetulkan simpulan lidahku, fasihkan tuturku. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala ala rahmatihi allati wasi'at kulla syai' wa ashkuruhu jalla jalaluhu ala ni'amihi allati la tuhsa. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana wa sa'ba idza ma syi'ta sahla fayassir lana umurana ya Allah wa khtim lana ya Allah bisa'adah innallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Boleh, tuan-tuan dan puan rahmatullah sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Bukan saya tanya tu. Orang dalam gambar tanya. Sihat Saya biasa ceramah 3 jam. Ini dia bagi pendek kan? Tak sampai sejam sebelum zuhur lah. Zuhur apa tu? 1:21. Okeylah. Tak ada masalah lah. Sebab tajuk yang diberikan saya ni sepatutnya seminar. Kan, tapi untuk jadikan kuliah sejam ni, kita tengoklah mana yang sempat. Kalau tak sempat tu, faham lah, panggil lain. Kan, kalau tak panggil pun tak apa. Saya daripada mahkamah tadi. Kan, saya diminta oleh sahabat saya, Presiden Persatuan Peguam Syariah Malaysia, Tuan Haji Musa Awang lah. Dia kata minta ganti. Maklumlah, satu-satunya PU lah. Kalau ada orang Kelantan ni, Kelantan panggil PU ni penyu. Kan? Tapi bukanlah. Kalau tuan-tuan tengok saya dalam tengah-tengah tu lah saya keluar. Kebetulan keluar pula pagi tu ada satu kes mahkamah kena buang. Kan? Jadi malam tu untuk live lah, saya dah tak boleh. Saya pun tak berhasrat nak sertai program ni asalnya. Tapi mak suruh. Saya umur 19 tahun saya jadi imam Masjid Bandar Baru Nilai. Kalau tuan-tuan perasan, kalau Masjid KCC ni turn saya kuliah khutbah bahasa Inggeris. Minggu lepas Mufti Meng kan. Turn saya yang sebelum ni yang Jawa, muka Jawa cakap bahasa Inggeris tu saya lah. Kan, sebelum ni lah. Dan saya lama di Masjid KCC kalau perasan. Kalau tak perasan tak masalah. Ni bukan perlukan undian dah, tak perlu. Kan. Jadi masa tu nak masuk program imam muda, program pun dah habis. Saya umur 19 tahun jadi imam Masjid Bandar Baru Nilai. Orang yang ke-46 saya nikah, barulah saya nikah. Orang yang ke-147 baru saya berhenti jadi juru nikah dan fokus pada bidang kewangan. Alhamdulillah. Jadi mak suruh masuk, saya pun masuk lah. Cuma kalau tuan-tuan perasan, minggu pertama yang pakai bow tie ni saya lah kan. Jadi ditanya dalam Facebook, Ustaz,
Ini kan bukan pakaian agama. Macam-macam kena hentam ni. Jadi saya sebenarnya nak buat satu polemik. Sebab nama program Pencetus Ummah, dia besar. Nama tu besar. Kalau imam muda, dia tak tua-tua. Kan? Sebab Pencetus Ummah ni. Jadi kita nak terangkan pada masyarakat. Tuan-tuan yang dalam surau ni semua orang bijak-bijak ni. Kalau saya ceramah, tuan-tuan nak tidur, tidurlah. Saya tak marah. Tapi di belakang lah. Di belakang pun nampak jemaah kan. Kalau rasa tak sabar sangat, tidur depan pun boleh. Kita semayang ramai-ramai. Fil jenazah tu. Baik. Jadi, sebabkan masyarakat Malaysia ni dia tak boleh kita nak cerita secara ilmiah sangat. Sebab tu kandungan program Pencetus Ummah ni 20% je fakta. Yang lain semua kena lakonan lah, pelbagai semua, muzik semua. Tetapi tuan-tuan, satu benda yang kita tak sangka ialah rating program tersebut paling tinggi di Malaysia untuk program reality. 2.4 juta orang yang menonton. Kalah Maharaja Lawak. Kilau Amas orang tua nyanyi tak sedar diri tu semua kan. Semua kalah. Tu baru 1.6, 1.4 juta. Tapi untuk program ini ala kuliahan, alhamdulillah kan, dapat menarik. Kita tak nafikan dari sudut ilmiah macam kurang. Dia tak macam Imam Muda. Imam Muda terlalu pack dengan konten semua. Tapi kita pergi ke mana-mana, budak-budak boleh terima. Kalau pergi kat KL, jalan uptown, sibuklah yang dua alam ni, ustaz nak selfie kan. Tapi kecintaan, maknanya dia sukalah dengan ustaz ni. Satu masa dulu dia nak bergambar selfie apa semua bagai dengan artis saja, tapi hari ni dengan ustaz pun pukul sekali lah kan. Jadi itu salah satu teknik dakwah. Sebab kita ini pendakwah, bukan penghukum atau wah. Yang itu di Zoom. Baik. Alhamdulillah. Saya dulu juga kalau di wilayah ni bekas Imam Masjid Ar-Rahman Mesti Melaya. 2-3 tempat lah. Itulah nasihat saya. Kita ni kalau kat masjid lah. Sebab orang datang sembahyang tarawih. Masa saya jadi imam dulu, habis sembahyang tarawih 20 rakaat, witir semua siap, datang, ustaz, duit dia hilang dalam kereta dia kena pecah. Saya kata, berapa banyak bawa duit dalam kereta? Adalah dalam 20,000 ustaz. 20,000? Apa kebangang? Dia ingat mesin ATM kan? Lepas tu dia kata yang ayat yang paling tak best sekali. Itulah ustaz, saya ni rasa asalnya macam tak berapa sedap lah nak datang masjid ni. Nak datang masjid di kok hati sedap tak sedap memang tak boleh tuan-tuan. Dia kena datang. Bahkan dalam hadis, kalau orang tu buta sekalipun, dengar ada azan, Nabi sebut, Nabi tanya, orang buta kata dengar, maka wajib pergi sembahyang jemaah di masjid. Begitu. Ini perasaan kita lah. Saya tengok tuan-tuan punya jadual tu hebat-hebat tu. Ustaz-ustaz yang hebat-hebat, Ustaz Zulkifli Ahmad ada apa semua kan. Cuba master saya dalam bidang perundangan Islam, PhD saya dalam Islamic Banking. Ada sedikit seronok lah bila kita berdebat dengan ahli-ahli tu berkaitan dengan perundangan Islam. Baik, tapi hari ini kita nak cerita pasal hak-hak wanita dan juga lelaki dalam perkahwinan. Sebelum saya teruskan lagi, tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian, kita ni bermula daripada alam roh. Kalau kita mengaji tasawuf, isu Nur Muhammad, itu cerita dalam alam roh. Saya tak nak expandkan topik tu. Nanti takut timbul kekeliruan sebab nak kena belajar daripada satu-satu. Disiplin ilmu mesti bermula daripada awal sampai habis. Kalau ambil tengah-tengah, itu yang jadi balah. Dia nak ambil hukum je kan. Contoh, bila kita mengajar fiqh, kita kena faham usul fiqh. Contoh tarawih. Kan sembahyang ramai. Bila kita sembahyang jemaah nanti pun tengok saf ni kan, contoh saf ni orang yang paling hujung sekali ke dinding, katakanlah berat dia 40 kilo. Orang yang sebelum tu 180 kilo, heavyweight kan. Jadi masa duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir tu, kalau Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli, mesti kaki kiri di bawah kaki kanan, betul? Okey. Kalau yang 180 tu duduk tawarruk macam tu, apa jadi orang yang 40 kilo tu? Tak ada lenyit, melepek. Imam pula lambat. At-tahi tak habis. Mesti untuk cara tu, marah tu imam tu kan. Orang sebelah ni pun tak guna. Sebab tu bila kita mengaji usul fiqh, baru kita faham
Yang duduk macam Nabi duduk tawaruk, itu adalah sunat. Pijak kaki orang tu haram. Faham? Jadi antara dua faktor hukum ni, kena raikan yang mana dahulu. Itu nak kena apa? Nak kena tengoklah. Sebab tu kena mengaji. Jangan jadi jahil murakkab. Ataupun kita ni Islam taklid. Dalam ulama kata taklid bodoh. Dia tak belajar hukum, tak belajar, dia sebagaimana dia dulu tu je dia. Jadi kita kena upgrade, tambah ilmu, barulah kita tak dipanggil taklid bodoh, ataupun dalam istilah besar panggil jahil murakkab, bodoh bertingkat-tingkat. Tak tahu tingkat yang keberapa. Baik, itu alam roh. Sebab tu kadang-kadang kita selisih dengan orang ni, macam pernah tengok tapi di mana ya? Kan? Sebab pertemuan itu bermula daripada alam roh, dan kita transit pula pergi masuk alam rahim. Masuk ke perut mak 9 bulan. Ada orang yang check in dia lambatlah. Dia check out dia lambatlah. Ikut rezeki masing-masing. Kemudian bila dicampakkan, kita ni atas alam kehidupan dunia, lahir besar, semua lahir daripada perut ibu. Tak ada yang keluar daripada perut peti sejuk, tak ada. Semua lahir daripada perut ibu. Saya sebut kat sini supaya tuan-tuan faham. Kadang-kadang ada penulisan-penulisan yang kita baca, dia ustaz juga, tapi dia tak boleh menerima contoh rawatan Islam yang bin atau binti dengan nama ibu. Dia tak boleh. Talqin pun dia tak boleh. Dia kata ini bukan hadis, ada sandaran. Tuan-tuan, orang mengaji, orang yang belajar hadis ni makin lama makin tawaduk. Bukan makin lama makin kau salah, kau tak betul. Kita kena murnikan balik perkara tersebut. Sebab perpecahan itu memang sangat disukai oleh musuh-musuh Islam. Topik hak-hak perkahwinan, tapi kan dia masuk ke situ. Baik. Kemudian alam kehidupan kita ni lah, kita struggle, susah payah kita apa semua duduk atas dunia ni. Kok umur tuan-tuan lah, kalau 40 tahun baru terima hidayah dan sebagainya, macam-macam lah kita ni. Kalau baru ni lah pergi sembahyang tarawih, macam-macam lah kita ni. Sebab tu kadang sembahyang tarawih pun ni dah macam pengurusi kata dah 9 Ramadan ni, maknanya dah 10 malam dah tarawih malam ni. Tuan-tuan tengoklah, ramai orang tak faham. Tarawih kan maksud dia rehat-rehat, sembahyang rehat-rehat. Ada yang sembahyang 2 rakaat aja. Punyalah pemalas. Kan? Lagi pemalas dia cari masjid ataupun tempat sembahyang yang baca pendek. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru 10 malam awal lagi kan. Kuatlah. Amin. Budak-budak kecil min. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Itu kalau jemaah dengar tu, masjid mana Ustaz? Terbaik. Cari pendek-pendek. Tapi tuan-tuan, kalau kita dah 40 tahun sembahyang tarawih, hujung pancit, saya nasihatkan apa? Kita buat strategi. Awal-awal ni buat pendek-pendek ni. Buat 8. Kan? Nanti 10 yang tengah-tengah buat 10. Kalau negeri 9, fatwa 11. Yang hujung nanti, make sure 20. Bawa upgrade. Ini tengah-tengah Ramadan pasang lagu raya, habis semua, layu semua. Pada tiap-tiap tahun dengar lagu raya. Begitu. Inilah alam kehidupan dunia. Macam-macam perangai, macam-macam pattern, macam-macam yang tuan-tuan boleh tengok. Kemudian kita akan masuk alam kubur. Nabi SAW sebut, innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Kubur ni rumah pertama kita. Sebelum kita nak tidur nanti, tuan-tuan muhasabah. Sambil kita tepuk bantal, kalaulah kat kubur esok, tangan aku begini. Maknanya excellent. Seronoklah tu. InsyaAllah lah akhirat kita. Tapi kalau dalam kubur, tangan begini, nak demam dah. Masalah kita. Jadi, kita buat ni sekarang. Tuan-tuan duduk dalam surau ni, dengar majlis ilmu, panggil ustaz-ustaz. Bukan apa. Bawa bekal. Supaya nak menuju Allah Ta'ala nanti lengkap. Kalau kita balik raya tak ada bekal, kereta rosak tengah jalan, tayar spare tak bawa, apa tak bawa, habislah masalah. Begitu juga kita ni. Begitu. Dan kita akan dibangkitkan di alam mahsyar. Yang ini ni, tak tahu ni, berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, berapa juta tahun. Wallahu ta'ala alam. Dan bagaimanakah nasib kita ni? Inilah esok alam mahsyar kita. Kita tak tahu.
Sementara kita boleh bawa bekal sebanyak-banyaknya atas dunia ni, maka kita bawa. Jadi mukadimah ini tuan-tuan, perempuan sekalian, sebelum saya masuk ke topik yang sebenarnya. Sebab tu ulama bagi umur insan ini, kanak-kanak, anak kita lah, remaja, macam saya remaja lah. Boleh tak percaya tu. Remaja purba. Baik. Macam tuan-tuan dewasa, ada yang tunggu pencen. Kau lah, macam-macam. Sebab tu Nabi sebut baina sittin wa sab'in. Antara 60 70 je. Syarifah ini baru meninggal 61. Sikit je. Mak saya pun dia cakap kat saya, dia kata nak pencen lah. Kan? Dia kata sekati lah, sekati mi lah. Dia pun dah tak larat. Kan? Ikutlah. Tapi saya kata kalau kita nak pencen, make sure kita ada buat kerja juga. Nanti orang dah biasa kerja, tiba-tiba dia stop. Itu yang kita takut tu. Dia duduk rumah tak tahu apa. Kan? Jadi kita pelan-pelan, kita set up kuliah dia nak pergi mana ni, kita packkan jadual dia pula untuk amalan dia, insya-Allah. Baik. Sebab tu kita mesti tahu dari mana nak ke mana. Allah Taala sebut dalam surah hujung, surah Mukminun, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Manusia, mau ingat mau ni dijadikan sia-sia je. Tak ada tujuan. Ingat kita lahir, membesar, sekolah, masuk sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kahwin, daripada rumah sewa sampai rumah beli, daripada satu kereta jadi dua kereta, beli motor, sampailah kita kahwinkan anak kita pula. Lepas tu kita mati macam tu je. Tidak. Kita akan ditanya semua soalan yang bersangkutan dengan kita. Sebab tu contoh isu Palestin, InsyaAllah saya akan ke Aqsa 20 bulan. Asalnya awal Ramadan, tapi tak, visa Israel pegang. Pertama memang ada syuting dengan Astro lah. Yang kedua, bawa nama Aman Palestin. Yang ketiga, nak merasai sendiri tarawih, berbuka, semayang di Masjidil Aqsa. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis, pergi ziarah dan tunaikan solat di Masjidil Aqsa. Nabi sebut dalam hadis tu, kalau tak mampu, kirimkanlah lampu-lampu, yakni minyak pada mereka, bantu. Kita kata itu orang di sana, orang di Rohingya, orang di Syria, kita Malaysia lah. Nabi SAW sebut, laisa minna man la yahtammu bi amril muslimin. Bukan daripada kalangan umat Muhammad, orang Islam yang tak pedulikan tentang urusan umat Islam yang lain. Ini kena ingat. Kemudian barulah kita masuk ke topik yang sebenar. Orang perempuan ada, nampak? Ada gambar? Ramai isteri curang. Saya kat mahkamah ni tak pelik. Bukan suami je curang. Suami, istilah suami curang ni, bila dia main kayu tiga, tapi dia tak ada niat nak kahwin. Tapi kalau dia ada niat nak kahwin, macam Ustaz Kazim cakap kan, Ustaz Kazim cakap apa? Minta maaf itu lebih mudah daripada minta berpoligami. Sebab tu orang ambil tindakan ni, dia kahwin dulu. Perempuan tak suka dengar lah. Jangan risau. Kalau suami kita kahwin, kita jangan risau. Sebab antara yang perempuan risau ialah harta. Terkahwin dengan dia 20 tahun dah Ustaz, tiba-tiba bini muda dia, potong line, ambil semua harta kita. Tak. Jangan salah sangka. Sebab menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam, orang yang bini muda ni, dia kahwin ikut tempoh perkahwinan dia je. Kalau dia baru kahwin setahun, dia tak boleh ambil harta bini pertama yang dulunya, tak boleh. Mana yang kahwin setahun, lepas tu yelah, kadang dah tua baru kahwin lain. Saya tahu banyak tempat ada satu yang ramai janda-janda muda sebab kahwin dengan geng-geng tua ni. Yelah, enjin ke berita, orang pakai injection dah. Kan? Malam pertama dah terkejut, jalan dah arwah. Kan? Ni realiti, saya tak nak sebut tempat dia kat mana. 90% lelaki lemah tenaga batin pun jadi isu juga di mahkamah. Orang perempuan hari ni dia tak parti. Dia baca banyak maklumat, dia kata ni orang lelaki dah lah tak membahagiakan dia. Maksud akak tak membahagiakan tu apa? Tak puas masa hubungan kelamin, tak puas. Bila kita ni kena terus terang, sebab itu salah satu ground yang boleh kita mohon untuk berlaku perceraian. Kata tak puas, ada anak tak? Ada. Anak berapa orang? 6 orang. Kita kena tanya kaunter juga, 6 orang tak puas. Okey, macam mana ni ya? Kan? Pelbagai lah. Sebab tu kena communicate.
Tapi yang menyakitkan hati orang perempuan ni, tak puas ni, saya banyak kajian dan pengalaman saya, dia kata bukanlah 100% pasal tak puas. Ini baru 40% je. Tu tak apa, boleh tutup mata kalau suami tu baik. Ini dah lah tak puas, dia sibuk menggatal sana, menggatal sini, itu masalah. Perempuan dia angguk. Ini kes masalah rumah tangga sampai ada yang bunuh diri. Cumanya tuan-tuan, saya suka ada satu kejadian dulu di UPM. Bila kita semayangkan jenazah, orang ni didapati bunuh diri. Dia terjun, kalau tuan-tuan lalu highway tu, Fakulti Kejuruteraan yang tepi highway tu nampak. Dia terjun, saya tu berbelas tingkat, 11 tingkat yang tu lah. Dia terjun daripada sana turun ke bawah. Jadi kalau kita tengok secara tu, memanglah bunuh diri, betul lah. Tapi kita ni orang Islam, sebab tu Nabi ajar husnuzan. Mungkin semasa dia bunuh diri tu dia dah gila. Jadi kita jangan hukum tak masuk syurga dia ni. Jangan. Jadi kita bersangka baik, kita buat urusan, selesaikan jenazah macam biasa. Sebab yang kes yang tu dah pinjam alung, kerja gaji rendah aja. Lepas tu bini curang, depan mata nampak keluar dengan lelaki lain apa semua. Ni saya pun ada satu klien di tengah telefon. Semalam, baru kejadian tu semalam. Ustaz, tengah-tengah puasa ni Ustaz, saya parking kereta kat sebelah, isteri ada kat dalam kereta. Saya suruh dia tunggu sekejap. Dia pergi pejabat pos. Dia keluar-keluar, tak ada dah bini dia. Kereta tengah hidup, enjin, kunci semua dia dalam tu. Saya tanya, habis awak tak siasat? Dia kata, dia tanya orang pos tu, tengok CCTV, isteri dia naik dengan kereta lelaki lain. Ambil, pergi. Sampai sekarang tak tahu kat mana. Ni jadi ni. Sebab tu kalau kita buat lebih kurang lah ni orang lelaki. Pelik pula orang lelaki ramai daripada perempuan ni. Betul. Macam dah nak kiamat, betul lah. Kan? Orang lelaki kena jaga elok-elok. Kena jaga elok-elok. Jangan sampai biol macam ni. Kan? Dia dah tak boleh nak fikir betul lah. Lantak lah. Apa nak jadi, jadilah. Sampai macam tu sekali. Dan kita tahu, bila orang mendirikan rumah tangga, memanglah semua orang mengidamkan keluarga yang soleh-solehah, anak yang baik-baik, yang doakan, yang kalau boleh anak tu cita-cita dia Perdana Menteri lah. Kalau dia keturunan raja, mesti nak jadi raja. Kan? Tapi sebab dia manusia marhain, kan, dia boleh jadi Perdana Menteri je paling tinggi. Semua mak bapak ni too ambitious, kan, nak bagi pastikan anak dia sangat berjaya. Itu cita-cita, kan. Tapi kadang-kadang aplikasinya kita buat tak kisah aja. Kadang-kadang anak semayang pun buat tak kisah. Pernah tak kita semayang jadi imam kat keluarga kita? Dan rata-rata kes mahkamah yang menjadi pecah belah ni, tuan-tuan kena faham. Setiap 20 minit satu kes penceraian di Malaysia. Ini 1 jam 3 kes penceraian. Ni tadi berapa? Daripada 12.30 tadi dah seorang dah. Maksudnya sampai tahap begitu. Sebab tu geng-geng geng-geng yang grup ustaz ni, dia jumpa PM, jumpa Perdana Menteri bersama dengan Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pengerusi Yadim. Mohon satu cara ataupun kaedah kerajaan ambil langkah serius supaya membendung penceraian di kalangan umat Islam. Baik. Saya ingat dulu dalam kajian master saya tu, kita ada buat, kalau nak tengok kenapa HIV banyak di Kelantan. Walaupun Kelantan tu dia dikenali sebagai Serambi Mekah, Kelantan ni tuan-tuan, majlis ilmu ni cukup hebat. Saya pun baru balik daripada sana, yang kurma berbuah kat tengah-tengah. Itu memang betul lah, kan. Saya tengok sendiri, Allah subhanallah, kan. Tapi mungkin cuaca lah, sebab tahun ni dinyatakan 100 tahun paling panas, paling panas tahun dalam tahun ni selepas 100 tahun. Sebab tu bulan 3 itu paling sejuk. Baik. Kalau di Kelantan, walaupun ilmu pengajian Islamnya dan sebagainya, tapi statistik jangkitan HIV tinggi kat sana. Pasal dia dekat dengan Thailand, sepadan. Nampak? Kalau selain daripada itu, kita kata bila nak buat statistik ni kena adil. Dan bila kalau orang yang menulis PhD tak boleh ada persepsi. Maksud faham tu? Jadi kenapa orang Islam banyak kes penceraian?
Adakah orang lain tak banyak kes? Nah, ni pernah saya kaji. Kita kaji di Mahkamah Melaka masa tu. Sebab agama lain, bangsa-bangsa lain, dia tak daftarkan perceraian. Banyak yang itu. Jadi tak boleh nak salahkan, ni kenapa orang Islam ni teruk sangat. Tak juga. Itu stand saya lah. Sebab perkahwinan orang bukan Islam boleh dua cara. Satu, melalui adat resam. Dia keliling api ke untuk Hindu ke sebagainya, ataupun kahwin kat church, dia kahwin. Yang kedua, dia kahwin daftar, register. Jadi kalau dia tak daftar, macam mana nak berlaku perceraian? Banyaknya yang macam itu. Sebab tu tuan-tuan kena faham kes-kes yang jaiz buat tangkapan, yang Hindu, nama Melayu tapi kahwin dengan Hindu. Kenapa jadi macam tu? Di Selangor, permohonan untuk tukar agama ataupun deklarasi murtad ni 313 tahun 2011 permohonan, tapi satu kes pun tak lepas. Di wilayah Persekutuan pun begitu. Yang ada di Negeri Sembilan, sebab Enakmen 119 membenarkan untuk pengisytiharan keluar daripada Islam. Macam ngantuk tak? Topik undang-undang ni memang ngantuk lah. Saya pun tak faham bulan puasa bagi topik ni. Tak apalah, sepatilah saya pegang mikrofon kan. Baik. Semua orang nak keluargaku syurgaku. Tapi dia kalau dengar macam ni, teringat bini dia susah payah lahirkan anak dia feel tu ada, orang lelaki ada. Tapi bila balik rumah dia tak jadi nak cakap I love you ke apa, dia tak boleh lah. Ada je jadi kita masuk tengok menyampah orang tua. Kan dia jadi macam tu. Pasal apa? Kita bincang lah ni. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian. Okey. Orang perempuan saya tengok tu dia dah standby tu. Apa dia nak tembak dia punya lelaki sekejap lagi. Kan? Hak bakal suami dan isteri. Yang ini sebelum berkahwin. Nah, ini knowledge. Ada yang bujang ke? Pak semua dah kahwin. Hak asas dalam penentuan pasangan. Dalam Islam, kita kena faham. Ada pemilihan-pemilihan. Mungkin di antara kita ni bakal menjadi pak mentua, mak mentua. Kan? Jadi Islam, dalam hadis Nabi kata, kahwinlah perempuan itu kerana harta dia, kerana keturunan dia, kerana agama dia, kerana kecantikan dia. Yang kerana-kerana ini, Nabi kata, kamu boleh pilih. Tapi, pilih yang beragama. Kalau muka buruk, tak apa, boleh tutup lampu. Faham? Tak faham sudah? Okay. Kalau cantik nanti, dia beranak, habis mengembang. Okay. Kalau harta, tuan-tuan kena ingat, Allah sebut dalam Quran, وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Anytime, sekelip mata Allah boleh angkat dia jadi kaya-kaya. Sekelip mata juga Allah Ta'ala boleh turunkan dia jadi hina. Lepas tu jangan hasad. Orang pakai kereta 3 bintang ke apa, peduli apa? Kan? Tak perlu kita tengok orang bukan Islam pakai hebat. Allah boleh tarik sekelip mata, Allah boleh bagi sekelip mata. Saja nak cerita kongsi pengalaman tuan-tuan. Program Mencintai Rumah ni sekali keluar TV tu dia bayar 500. Seminggu tu 500. Maharaja Laut Mega geram. Sekali keluar 4,000. Menang Mencintai Rumah 30,000 satu kereta lah kan. Yang sana 500,000 tunai. Dan 500,000 lagi diberi dalam bentuk barang-barang. Rumah, percutian, macam-macam. Johan Raja Lawak tu, Johara pagi di era tu, ke dengan Ikim sebenarnya. Tengok orang baik tu. Johara tu, era tu, sebulan dibayar 80,000. Mengarut macam tu. Ustaz, macam Ustaz boleh diskaun. Kan? Tak? Tapi nak buat macam mana? AF, bajet dia, program AF yang tak terkenal tu, dia punya rating berapa je? 300,000 je paling tinggi. Tapi peruntukan dia 10 juta. Pencintai rumah 2 juta. Dia duduk banglo. Itu orang duduk hostel. Duduk asrama. Hello. Ni yang masuk ni bukan budak sekolah menengah. Dah kerja semua ni kan. Dah ada anak, dah ada. Tapi inilah jalan agama. Tuan-tuan, ni jalan agama. Benda yang kita tak suka, ni jalan agama. Nak duduk macam ni, nak lengoh, nak tunggu nak majlis ilmu ni. Kan? Tapi kalau kita tengok rancangan kelakar, rancangan hiburan, habis dah. Tapi bila ustaz tazkirah 4
lepas tarawih kan, 4 tazkirah bismillah. Baru bismillah. Jam lah. Lepas tu tulis kat esok kerja lah, ingat dia seorang ada anak, macam-macam mengarut. Kalau tak suka ya Allah bangkit, tak ada siapa paksa. Tapi kita ni yang jadi ustaz-ustaz, yang jadi penganjur contoh, ambil time ni, tuan-tuan tengah time tak lunch kan, datang surau, kita buat majlis ilmu, makanan rohani kan, tu bagus. Grab ramai orang sebelum khutbah Jumaat, ada tazkirah sebelum Jumaat, apa masalah? Orang yang tak suka ni saya tak faham. Tak suka lah, tak adalah. Pertama, ini sebelum kahwin, peminangan. Cuma budak-budak muda hari ni kadang-kadang dia salah faham. Dia ingat dia bercinta tu, dia syok sama satu sama lain. Dia beli hadiah ke apa ni, awak ni tunangan saya. Senang-senang aja. Ingat dia tak ada mak bapak ke? Kan? Okey, kita tengok macam mana. InsyaAllah. Saya pendekkanlah masa tak sesuai. Kemudian yang kedua, yang ketiga, hak dalam menentukan jumlah mahar. Hari ni orang kecoh, hantaran tinggi. Kalau kat Kelantan, mahar dengan hantaran sekali, 20,000 sekali, akad 20,000. Oh, terkejut. Bila buat kat ni 20,000, kerja apa tu? Tukang sapu je. Jangan pelik. Tapi lagi bid'ah ataupun khurafat, dia bila mahar tu dia bagi, nak bagi berapa ni? 6,666 ringgit. Kenapa 666 ni? Sama bilangan ayat Quran, Ustaz. Sekarang tengah majlis tu kita cakap bangang kan marah. Yang sahih apa bilangan Quran? 6,236. 666 ni salah satu riwayat, tapi dia tak sah. Kan? Riwayat yang lemah. Cek balik. Sebab tu Syiah, orang Syiah dia kata tengok orang Islam, tengok Ahli Sunnah, 6,000 lebih je ayat Quran. Mereka ada 17,000 lebih. Syiah kalau di Malaysia ni, ada satu subuh tu, lepas saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok ada seorang, dia ambil dia punya apa, batu Karbala tu kan, dia upgrade tu. Dulu ada tiga ketul, macam batu Seremban tu. Kalau saya jadi imam masjid kat sisi tu, bila nak sujud dia baling, lepas tu dia ambil. Memang macam batu Seremban tu. Sekarang dia pakai satu je, dia tanah tu dia mampatkan dia tu kan. Adalah ayat-ayat tulis. Saya tengok, kawan ni cepat ambil, lepas tu belah. Muka dah lah Jawa, ada hati ni ikut Syiah. Kan? Orang Syiah di Malaysia, kalau mati, mereka ni akan pergi ke hospital, pergi ke masjid, akan uruskan jenazah dia dan tanam di perkuburan Islam. Mereka yang buat. Kita kalau mati tanam macam mana? Baring ke mencangkung? Baring kan? Syiah berdiri. Syiah ditanam secara berdiri. Sebab tu balik raya esok, tengah malam balik Pantai Timur 8 jam drive, tengok hantu pocong tepi. Syiah lah tu. Kan? Syiah berdiri. Ni saya nak bagi tu. Sebab tu tak payah ikut lah. Tak apa bodoh fiqah, tak apa. Tapi jangan bodoh akidah. Tak faham Tuhan lu apa, tak. Alhamdulillah tu saya tengok ada brother Syah kiri. Tanya dia esok. Dia Islam kerana surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Betul juga. Kalau Tuhan tu banyak, sejak nak bagi jerbu. Yang ni tak boleh lah. Hari tu dah bagi jerbu. Bagi hujan pula lah. Dah bergaduh. Jadi hidayah itu boleh datang pada mana-mana tempat dan pada bila-bila masa. Mungkin kerana kita dan sono hidayah itu boleh terfikir dan kena kekalkan hidayah tu. Macam mana kekalkan? Macam inilah majlis ilmu, saling nasihat menasihati, insya-Allah. Baik. Maka dalam menentukan jumlah mahar ini ada isu sekufu, isu tengok keluarga dia, isu dia ni kerja apa. Kalau dia betul-betul anak orang kaya dan sebagainya, dan yang nak pinang dia pun kaya, ada yang anggap 10,000 itu macam RM10. Jadi kita jangan menghukum sok khabar ini, dia memang exaggerate. Kan? Hantaran dah macam baju pengantin, macam-macam. Kan? Tapi yang kita, masalah kita ni, tuan-tuan tengok, pergi semayang masjid kat CCA Jumaat, tu masuk tabung Jumaat tu. Berapa kita masuk? Kalau gaji kita 10,000, kita derma RM1 aja. Ini kerekut. Bakhil. Ini haji bakhil dia. Tapi kalau 10,000, kita derma RM1,000,
Macam untuk sebulan. Kan? Hari ni selalu lunch, masa lunch kan makan, jadi duit kecil semua kat poket kan. Tapi Ramadan ni terlupa pula, baru satu Jumaat. Termasuk pula duit besar. Selalu duit kecil kat ni. Tiba-tiba termasuk duit besar. Masuk 50. Allah. Menyesal. Ni cukuplah tu untuk sebulan. Kan? Punya berkira dengan Allah, Allah akan berkira dengan kita. In tansurullah yansurkum. Kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Nampak? Kita tu boleh injak masuk dalam sikit kesian sahabat kita kat luar. Baik, yang seterusnya, hak mendapat ganti rugi akibat memutuskan ikatan pertunangan. Jangan tak tahu Section 15. Maknanya kalau dah janji nak bertunang, tiba-tiba batal, boleh minta ganti rugi. Ganti rugi macam mana? Oh, sebelum ni rumah tu sebab nak buat majlis kenduri ni, sambung rumah, buat dapur, buat ni, boleh mohon kat mahkamah, tapi jumlahnya akan ditetapkan oleh mahkamah. Lepas tu tak pelik artis ni minta 1 juta, minta je dapat RM1. Tak pelik, memang macam tu. Sebab tu dalam Akta Keluarga, Undang-Undang Keluarga Islam 1988 kata, jika seseorang telah mengikut satu kontrak pertunangan mengikut hukum syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak satu lagi kepada kontrak itu tanpa apa-apa sebab, manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan memulangkan pemberian pertunangan jika ada, atau niaya apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati, atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan perkahwinan itu, dan yang demikian itu boleh dituntut melalui tindakan mahkamah. Ramai orang tak tahu ni. Itu yang bila dulu ada kan pemain bola sepak ke apa ni, kahwin, hari kahwin tak datang. Apa nak buat ni? Jadi boleh mohon gunakan peruntukan undang-undang ni, ya. Betul. Boleh tak kita buat kontrak supaya suami kita tak kahwin lain? Boleh tak? Macam mana perempuan? Macam sebelum kontrak tu ada satu pasangan ni dah tua jugalah. Dia datang, Ustaz, saya nampak masa suami saya dekat buat umrah itu, suami saya dekat buat tawaf masa kat Multazam tu, bersungguh Ustaz dia doa. Itu mesti nak minta lah tu. Kan? Nak minta tambah cawangan lah tu. Jadi yang isteri pun kata, Ustaz, saya pun doa, ya Allah, janganlah kau bagi makbulkan doa suami aku nak kahwin. Tanya saya, Ustaz, mana satu makbul? Mana saya tahu. Kan? Kita pula ada tanya mana satu makbul. Saya tanya, suami akak dah kahwin lain belum? Belum. Doa akak lah makbul. Kan? Jadi kalau ikut kontrak terbatal, bila mana contoh suami ada hak untuk kahwin lain, tiba-tiba buat kontrak perjanjian, sekiranya abang kahwin satu lagi, maka tak boleh ataupun menafikan hak suami tadi untuk kahwin satu lagi. Dia tak ada apa-apa, efek dia tak ada apa-apa, tak perlulah buat kontrak tu, membazir. Baik. Tu je nak beritahu. Apa pun boleh Ustaz. Hak dihormati semasa tempoh pertunangan atau iddah. Tak boleh ambil orang lain punya. Fleksi ayat kan dah ada orang lain punya. Tak boleh. Kan? Walaupun ustaz-ustaz yang lain, Melio ingat ada Chan. Tak ada Chan punya kan. Cuma saya satu komen saya satu jelah. Ya. Bukan kita kata tak bagus tuan-tuan. Contoh saya pernah cakap sendiri dengan Heliza Helmi. Saya kata bagus, ikon jadi wanita yang hijrah, artis yang hijrah boleh. Tapi kadang-kadang nampak macam gedik je. Kan? Orang perempuan tudung labuh, semua sopan, pakai niqab tak tutup. Macam Zoro. Saya sebut ni tuan-tuan, sebab hukum fiqah yang pakai niqab ni, yang tutup ni sepatutnya sama ada dia sangat cantik atau sangat hodoh. Faham tak? Sebab pernah jadi penipuan, masuk Dewan Perpisahan ditutup, tengok orang lain. Pernah jadi.
Jadi kenapa tak ikut yang Ashab Syafi'i je? Muka dan tapak tangan kan boleh tengok. Boleh orang ingatkan siapa tu. Jadi saya kata dekat ni, walaupun tudung lapor dan sebagainya, tapi bila cara tu asyik keluar surat khabar, tengok kat Facebook, kita pun geram. Kan? Jadi gedik tu ada, dia tetap aurat sebenarnya. Lepas tu saya nasihatkan. Saya pun tak faham. Banyak benda kita tak faham kan dalam dunia ni. Okey. Hak-hak suami dan isteri semasa berkahwin. Slide ni baru buat, sebab tu tak berapa cantik. Kan? Sebab saya ingatkan tazkirah Ramadan, saya terlupa. Hak-hak suami dan isteri semasa berkahwin. Okey, ni orang perempuan, sila silent. Inilah senjata-senjata kita untuk menewaskan kaum Adam. Yang pertama, hak mendapat suami yang sekufu. Okey, suami yang sekufu ni, kita boleh bangkitkan isu ni. Contoh, mak ayah kita paksa kita kahwin. Kita tak nak kahwin, maka kita dapatkan satu perintah mahkamah. Kita tak nak berkahwin dengan dia dengan pilihan mak bapak kita. Sebab dia tak sekufu. Konsep kafaah atau sekufu telah diterima pakai secara meluas bagi menentukan ciri-ciri calon suami maupun isteri, iaitu pada sifat-sifat tertentu seperti keturunan, pegangan agama, pekerjaan, taraf hidup dalam masyarakat, tiada cacat cela. Dan ulama telah bersepakat bahawa syarat kafaah hanya pada pihak lelaki, bukan pada pihak wanita. Kuasa sekufu tu pada orang perempuan. Tengok, mak ayah kita nak nikahkan kita dengan dia memanglah orang kaya kan, sama dengan kita. Contoh kita kaya, dia nak kahwin dengan orang kaya, tak apa. Tapi tengok rupa dia berparut macam Pirate of Caribbean kan. Tak nak, takut nanti malam terkejut kan. Tak sekufu sebab dia tak cantik macam kita. Contoh, boleh tak? Boleh. Yang itu hak bagi orang perempuan. Tapi kalau lelaki tu kaya, dia nak kahwin dengan orang miskin, tak apa. Perempuan tu miskin lah sebagai contoh. Boleh tak? Boleh. Sebab sekufu itu pada pegangan orang perempuan. Kalau reda, dua-dua reda, jangan timbulkan isu sekufu lagi. Tapi yang banyak jadi tuan-tuan, walaupun kita nampak macam ada lagi ke Ustaz? Yes, ada lagi. Ada lagi. Dia memang cinta, tapi bila dah kahwin nanti dia tengok hidup susah. Macam Sayyidina Ali dengan Fatimah kan, nak mengadu ke Nabi. Fatimah merungut. Tuan-tuan, yang dalam hadis Nabi tu, Fatimah anak Nabi tu isteri full time. Yang kita ni, dah lah isteri kita kerja, kita pun kerja, kita balik, kita mindsetting kita apa? Kita kata, oh, isteri aku di bawah syurga di bawah tapak kaki aku. Jadi kita menganggap orang perempuan ni kuli lah, macam bibik. Dia balik kerja, dia campak beg, dia duduk dekat sofa, buka astro, baring. Nasi goreng tu saya tarik dua. Ingat kedai mamak. Elok ambil kuali panas virus. Itu tak betul. Tuan-tuan yang sini tengok, ustaz kahwin berapa lama dah? Kan? Nak cakap pasal ni. Tak, saya cakap berdasarkan ini. Pengalaman memang sikit. Tapi kadang-kadang memanglah buat juga benda-benda macam ni. Terlupa isteri kita bukan orang gaji kita. Yang kedua, hak mendapat perwalian. Kalau suami isteri tu ada masalah, suami ni ada masalah, bapak ni tak nak walikan anak-anak dia, jangan risau, pergi ke mahkamah, mohon wali hakim. Ada jadi. Sebab dia marah sangat dengan bekas isteri dia tak nak nikahkan anak-anak dia. Ada. Tuan-tuan jangan pening kepala, pergi. Satu kes pengalaman saya, dalam minggu depan nak kahwin. Tiba-tiba minggu ni bapak tak bersetuju nak jadi wali. Macam mana buat? Terpaksa pergi ke mahkamah. Masalahnya kad dah edar, macam-macam dah. Majlis persiapan nak buat dah. Mohon pada mahkamah untuk pendengaran segera. Boleh. Hak mendapat layanan yang baik. Sebab tu Nabi sebut dah dalam hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi baiklah kepada ahli keluarga kita, isteri kita. Kalau ada 2-3 isteri, kena adil. Jangan isteri muda je. Satu kes kat Melaka ni, dia kahwin, dah lah kahwin kat Siam, kahwin tak sampai 6 bulan. Lepas tu bini nombor 2 ni diceraikan. Sebab bini nombor 1 tak bagi.
Sebab apa bini nombor 1 tak bagi? Sebab bini nombor 1 ahli lembaga pengarah. Sebab kalau kahwin teruskan juga perkahwinan ni, habislah suami tu. Tuan-tuan lah saya sebut, tuan-tuan. Kalau nak kahwin satu lagi, kena berani. Kalau penakut jangan. Ini isteri tanya, "Gimana bang?" "Pergi sembahyang tarawih." Kan? "Aku ikut bapak kau." Ni jadi ikut bapak kau. Dia memang mengalir ke masjid, lepas tu pergi mencong jalan lain. Kan bila dah asal lambat bang, qiyamul lail. Alih-alih anak report, "Bapak bukan pergi tau, bapak pergi mana?" Buat serbuan, tengok, satu lagi cawangan. Takutlah tu. Macam kan ni? Saya pun takut. Bukan takut ustaz, isteri tak takut kita. Sama lah tu. Baik. Hak terhadap nafkah dan keperluan asasi. Sebab kan apa ni, isteri Abu Sufyan, Hindun, dia ngadu ke Nabi SAW, kerekut, suami dia kerekut. Ada jenis orang yang macam tu. Sebab dia rasa duit ni susah lah. Senang je tuan-tuan, kalau nak buang bakhil ni macam ni, biasakan sedekah. Macam mana nak biasakan sedekah Ustaz? Biasakan kita boleh memberi. Sebab tu sebelum bulan puasa ni, dalam poket ke, dalam ada coklat ke, gula ke, jumpa dengan kau kan? Jangan rokok. Ni rokok kan. Itu sedekah lain. Itu sama-sama saham neraka tu kan. Jadi dah biasa tangan ni, yadul ulia khairum min yadus sufla, bagi sentiasa bagi. Tengok Nabi paling pemurah. Lagi-lagi bulan puasa. Tengok macam mana Nabi nak masuk syurga, kena ikut Nabi. Sebab orang Badui ni satu lagi, dia minta zakat. "Ya Rasulullah, bagi aku zakat." Sahabat tanya, "Kau bagi sedekah?" "Macam mana nak bagi sedekah? Kalau aku ada 100 dirham, aku bagi 10 dirham, aku tinggal 90 dirham. Maknanya duit tu berkurangan." Tak. Dalam Quran sebut, "Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi amwal." Kan ayat tu, "Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Bahkan Allah akan cambah. Dan terpaksa kita ni buat benda tu sebab Allah Ta'ala kata, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah akan beli balik apa yang kamu jual dengan harta benda. Sebab tu sebaik-baik sedekah ni, tuan-tuan, sedekah kat keluarga. Sebaik bagi ke isteri. Kalau tiap-tiap bulan yang nak pun, bulan ni nak apa? Okey. Bulan depan kereta. Okey. Yang 20 tahun I bagi je. I nak minta satu boleh. Barulah I okeylah. Kan? Okeylah kan. Ini bagi tak apa semua, ni bagi ni nak. Kan? Itu yang tak silap. Tak betul. Maka dibenarkan ambil duit suami kalau kedekut sangat. Tapi agak-agak lah, ni kan suami kerja kilang, ambil semua duit dia nak makan apa? Kan? Itu dah zalim, anggaran. Sebenarnya kalau orang yang kita kahwin itu biasa daripada kecil dia ada bibit, maka hukum kahwin dia wajib sediakan bibit. Dalam kaedah fiqh dia panggil tabi'. Kalau tak ada aircon dalam rumah, ataupun kita pergi masjid yang tak ada aircon, kita rasa tak selesa, tak boleh fokus nak semayang, maka hukum pasang aircon tu jadi harus, jadi wajib. Itu hukum kaedah fiqh. Tabi'. Nak kahwin dengan dia, awak sanggup kahwin dengan dia, awak sangguplah, dia biasa daripada kecil. Sebab tu ulama kata, "Man syabba alaihi syai'un syabba alaihi." Tiba-tiba dulu bercinta, tak tahu, dah kahwin, tengok ustaz dia tak pernah cuci pinggan. Kan? Orang perempuan komplain, "Saya yang cuci, saya yang buat." Sebagaimana dia dibesarkan masa kecil, sebagaimana tu dia. Kita pun sama ni. Janganlah baru 5 tahun kahwin marah sana. 5 tahun adalah period yang memang ujian awal-awal kahwin kan. Awal pertama kalau kentut pun bau MBPO lagi. Kan, wangi semua. Air sendawa tak apa, it's okay, never mind. Kan. Lepas tu semua benda mungkit. Daripada A sampai Z semua mungkin. Semua tak betul bila nak cari pasal, begitu.
hak membubarkan perkahwinan secara fasah. Orang lelaki ada satu je kuasa dia, talak. Dan talak mesti dilafazkan dalam mahkamah. Kalau di luar mahkamah, dia akan didenda. Kenapa dia macam tu? Ustaz, ni tak ada pun dalam Islam. Betul, memang tak ada dalam Islam. Kena faham undang-undang Islam saya sebut. Pertama, hudud. Yang kedua, qisas. Yang ketiga, ta'zir. Okey, hudud kita nak cerita lah. Dia sensitif. Tapi sebenarnya tak ada sensitif mana pun. Cuma tak faham je. Satu. Qisas. Saya mengaji undang-undang. Tuan-tuan, sebenarnya penal code ataupun undang-undang jenayah kat Malaysia ni ada sebahagiannya daripada undang-undang qisas. Cumanya tak namalah qisas. Sebab bunuh balas bunuh. Awak bunuh orang, sabit, awak akan dibunuh di Malaysia. Malaysia antara negara yang ke-40 yang masih menjalankan bunuh balas bunuh. Yang lain semua dah tak bunuh balas bunuh, semua human right, semua penjara seumur hidup je. Nampak? Jadi kita masih ada. Sebab tu, okey, satulah. Satu lagi takzir. Takzir ni apa? Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bagi menjaga maslahah ummah yang bertepatan dengan hukum syara. Contoh, bawa motor tak pakai helmet, tiba-tiba langgar lampu merah, aksiden. Syahid tak? Tak syahid walaupun dia pergi masjid. Kalau tuan-tuan dengar, kalau apa jodoh Ustaz Kazim dia kata apa? Tak syahid kalau nelayan pergi tangkap ikan masa musim terkujuh. Tak syahid. Tapi kalau tengah tenang tiba-tiba dia sampai tangkap ikan, mati dia, kemalangan dia kat laut dan semua. Baru syahid. Pergi masjid pakai helmet, aksiden, baru syahid. Kalau pakai serban aja, tu yang kes kat Kelantan tu, budak pondok tu, budak pondok Pasir Tumbuh. Sahabat saya dia punya magistrate masa tu, denda RM50. RM50 pun dia tak bayar. Magistrate tolong bayar. Ikut jalan belakang, tolong bayar kan. Sebab nak jatuh hukum tapi dah kena tangkap salah. Sebab tu orang ini dia tak faham. Undang-undang Islam bukan tu saja. 3 tadi. Ini undang-undang Islam. Pakai seat belt. Undang-undang Islam. Jangan buang sampah mata-mata. Undang-undang Islam. Sebab tu kita tak buat yang ni. Kita duduk hudud. Itu bila saya sebut ni, orang kata saya bendera ni, masalah kita bukan ada bendera. Kan? Kita nak bagi undang-undang Islam ni cantik dan kemas. Kita selalu melaungkan nak buat, tapi bagaimana nak buat kita jarang laungkan. Baik. Okey. Dalam fasah ni, yang bila awak talak, orang lelaki talak luar mahkamah, dia salah dari sudut enactment sebab nak menyeragamkan. Sebab ramai kes dia cerai, lepas tu dia rujuk, dia tak daftar. Jadi bila pergi mahkamah, kan dalam Quran sebut at-talaqu marratan. Talak ni boleh 2 kali je. Kali ketiga tak boleh lah. Dia dah habis kuota. Jadi kalau tak ada rekod ni, macam mana nak membuktikan bahawa dia dah habis kuota? Sebab tu talak kena berlaku dalam mahkamah. Marah sangat Ustaz, saya terlafaz. Itu salah satulah. Banyak yang jadi bila luar mahkamah, kemudian sahkan balik. Saya ada satu kes ni, dia dah lafaz luar mahkamah. Tiba-tiba dalam mahkamah dia lafaz sekali lagi. Dia dah jadi 2. Dia dah habis kuota dia. Lepas tu dia marah hakim. Hakim tak cakap pun. Tapi dalam kes tu ada berlaku sedikit salah proceeding. Satu hakim kena tanya. Lepas tu hakim tanya. Kalau hakim tak tanya, awak kena tanya. Hakim tanyalah saya ni. Dalam mahkamah. Sebab bila salah tu dia sebut yang dalam kertas suruh baca tu seolah-olah dah berlaku 2 talak tadi. Gitu. Tapi bab talak ni tuan-tuan yang insyaAllah, kadang kita gaduh, kita marah, kita hilang kewarasan. Kadang-kadang 1000 kita bagi. Betul? Saya ada kes. Orang ni umur kat 50 lah, laki bini. Datang, dia kata, Ustaz, ni saya dah marah sangat kat bini saya tu, saya ceraikan dia talak 1000. Marah pun dah nampak kan. Marah. Masa tu dia kata marah. Okay. Yang ini, tuan-tuan jangan pergi jumpa Tok Imam. Jumpa Tok Imam, dia baca ayat dalil. Tak boleh lah. Awak kena, isteri awak ni kena kahwin dengan saya ni. Jadi. Bukan tak jadi. Kan? Kahwin. Dah saya cerai esok, baru awak boleh kahwin. Ya ke Ustaz? Awak tu bodoh kan? Ikut je lah kan? Pergi ke mahkamah. Sebab zaman Nabi SAW, 3 baru jatuh sah 1.
Pagi cerai, aku cerai dengan kau lah. Aku suruh order mi goreng, kau buat nasi goreng. Aku cerai dengan kau. Satu. Tengah hari order teh tarik, dapat air kosong. Cerai. Malam cerai lagi. 3 tu baru jatuh 1. Cuma zaman Sayyidina Umar 1 jadi 1, 3 jadi 3. Sebab ramainya orang mempermainkan talak. Saya sikit cerai, habislah orang perempuan ni suami isteri ke tak ni. Sebab tu kena tengok. Jadi yang kes yang 1000 tadi, hakim jatuhkan talak masih boleh dirujuk talak 2. Sebab kalau hakim jatuhkan talak 3, umur perempuan isteri dia tu dah dekat 50, anak ada 12 orang, siapa nak kahwin kena beli bas. Masalah. Sebab tu usul fiqh ni dia ada uruf, dia ada sidd az-zara'i, dia syara'a min qabl, syara'a min ahli Madinah, dia ada kaedah-kaedah dia, itu. Istihsan dan sebagainya. Maka fasah adalah kuasa orang perempuan. Jangan kata Islam ni tak adil. Orang perempuan kuasa cerai ni 3 kat orang perempuan. Fasah, ta'liq dan juga khulu', tebus talak. Tapi orang perempuan banyak salah faham. Dia kata tebus talak ni boleh tak dibayar mahar masa kahwin tu je. Kalau RM22.5, Johor faham? Saya bayar RM22.5 Ustaz. So dia lepaskan. Tak. Tebus talak ialah amount yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak melalui mahkamah. Gaji suami berapa? RM10,000. Gaji isteri RM100,000 sebulan. Saya nak minta RM1 juta, baru saya lepaskan dia. Isteri sanggup, mahkamah tengok logik dan baru lepas. Bukan RM22.5 tu. Amount yang dipersetujui. Itu tebus talak. Ta'liq tu, yang lepas kita akad, sah-sah aku terima semua. Okey, saya sekiranya meninggalkan isteri saya ni 4 bulan hijrah berturut-turut, ataupun mendatangkan kemudaratan yang kita baca. Sebab tu kena dengar. Saya pengalaman saya nikahkan orang bisu. Tuan-tuan pernah tengok orang bisu nikah? Dah tak sampai 5 minit rasanya. Kan orang perempuan tu bisu, yang lelaki ni bisu. Betul. Takkan aku terima dia tak bisu. Dua-dua setuju aku. Dah sign. Itu kalau orang bisu lah. Buat-buatlah bisu. Baru senang sikit. Okay. Ni fasah. Fasah, suami tak bagi nafkah, boleh minta fasah. Suami hilang tah berapa mana tah 3-4 bulan. Okay. Suami tak bagi nafkah 3 bulan. Bang, nak fasah tak? Photostat ni, buat frame. Rumah. Ni apa ground ni? Tak bagi nafkah. Tapi orang perempuan pun banyak salah faham. Bagi nafkah tu tak semestinya bagi duit. Ada rumah tak? Ada. Makan kat dapur ada tak barang-barang basah? Beli. Okey. Anak-anak dapat tak duit baju sekolah? Dapat. Itu juga nafkah. Tapi saya sebut tu, kalau dah biasa ada bibi, ya itu pun nafkah. Kalau orang perempuan biasa make up, juga nafkah. Boleh minta. Bang ni Rani Ago saya dah habis lah. Oh, orang lelaki dia baru pergi dengar ustaz kata kat ceramah kan. Kenapa nak beli Rani Ago ni? Nabi sebut dalam hadis, nadarallahu amran sami'a minna maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah akan jernihkan muka satu orang. Selagi mana dia suka dengar kata-kataku, dia dengar hadis. Awak pergi kuliah tak? Wah, kan. Dia tanya kau perempuan. Tak. Itulah muka berkedut. Kan. Cukup pandai. Lelaki bab ni dia cukup pandai. Kan. Baik. Ini alasan-alasan melalui proses undang-undang. Okay? Masih dah habis ni. Sebenarnya banyak lagi. Suami dan isteri selepas penceraian. Fasal ni paling banyak. Kes saya pun pelik. Kes saya yang saya wakil, isteri minta fasah sebab sekian-sekian. Tapi saya mewakili pihak-pihak defender suami-suami ni yang kena tumbuk dengan isteri. Maknanya isteri dia belasah, keluar surat khabar. Isteri dia belasah dia. Jadi suami ni tak tahulah, agaknya yang jenis abang masak bayang. Dia jenis-jenis yang ni. Tapi sebenarnya orang lelaki hari ni pun bijak. Bukan dia tak nak pukul. Kalau dia pukul dia jadi kes lain. Dia jadi kes mahkamah. Sebab tu nak gaduh lepas ni, make sure handphone kita ada kamera. Abang saya nak pukul saya. Okey. Pukul. Ambil rakam.
Ada satu kes kat mahkamah tu, suami tunjuk ke isteri, tunjuk ke hakim, tengok isteri saya nak tumbuk saya, tangan dia macam ni. Kebetulan yang anak dia yang sulung masuk mahkamah jadi saksi, kata, "Ya Arif, bohong. Tengok gambar yang sebelah pula." Sebab dia rakam juga. Dia ambil gambar juga. Isteri dia buat macam ni, suami dia menumbuk. Gambar tu sekerat. Potong bagi yang seolah-olah isteri dia nak menumbuk. Ini dalam mahkamah ni. Dulu baling lesung batu, piring pinggan. Ini iPad, handphone, laptop. Beza. Sebab tu kalau dah cerai esok, semua benda dituntut. Selipar Jepun. Kan? Kenapa tuntut selipar jamban ni? Ada sentimental value. Sial. Jadi itu saya kata sepatutnya topik ni dia panjang, sangat panjang. Jadi masa kita pendek, dan sepatutnya akan datang. Kalau adalah, kalau saya pun ada masa, disusuli dengan persoalan. Sebab persoalan ni yang menjawab apa yang tuan-tuan perempuan semua nak tahu. Sebab tu bila berlaku je penceraian, hadanah, korang perempuan, melainkan ada perkara-perkara yang membatalkan. Nafkah anak, orang lelaki kalau cerai miskin. Sebab semua dijadikan perintah. Tak tunai, report mahkamah. Mahkamah komited. Tak nak bayar, masuk penjara. Jangan main-main. Banyaknya orang act, mahkamah syariah. Bila masuk penjara, sama macam mahkamah civil. Sebab penjara syariah tak ada. Tuan-tuan masuklah civil dulu. Cuma time itu je. Dia dah masuk lock up mahkamah tu, baru telefon sana bayar. Lagi something, orang kena tanggal khalwat. Berapa Zat? Maksimum berapa? 3,000. Saya check boleh check. Ni yang jenis something ni. Itu yang tengah nak tingkatkan akta hukuman tu 356 biar up sikit. Nafkah iddah. Okey. Orang perempuan sikit boleh. Tak ada azan kan? Orang lelaki kalau nak sabit isteri nusyus, jangan cakap, "Awak dah ke saya?" Nusyus tau. Tak guna, kat mahkamah tak guna. Jadi dia perlu disabitkan dalam mahkamah. Barulah boleh menafikan nafkah iddah, mutaah tertunggak isteri. Kalau cakap je tak laku. Ni rahsia untuk orang lelaki. Cakaplah terima kasih. Kan? So saya bagi orang perempuan je menang kan. Mutaah pun sama juga. Mutaah mintalah, ada yang kira satu hari RM20. Dah kahwin dengan dia 20 tahun. Tu minta beratus-ratus ribu tu. Mut'ah sagu hati penceraian. Tu kena faham. Suami mampu tolak hutang-hutang dia apa semua, suami setuju? Setuju lah. Kalau tak, buat rayuan. Tuntutan tunggukan hutang. Kalau dalam tempoh perkahwinan ada berhutang dan sebagainya, boleh tuntut masa ni. Tegahan daripada gangguan bekas suami pun boleh juga. Okey? Doa untuk kebahagiaan keluarga. Sebenarnya bila kita nak sesuatu, kita minta pada Allah, betul kan? Kita nak keluarga bahagia, kita nak ni, berdoa, minta pada Allah. Sebab tu Rabbana hablana, doa yang biasa kita dengar dan baca ni, kenalah faham maksud. Hari ni orang berdoa tak faham maksud. Kan Nabi sebut dalam hadis ad-doa mukhul ibadah. Doa tu otak ibadah. Kenapa doa otak ibadah? Sebab bahasa otak ialah visual, gambar. Macam kita ada anak 3-4 tahun kan, jangan lari. Apa dia buat? Lari. Kenapa dia lari? Sebab jangan tak ada gambar. Dia lari, lepas tu dia berhenti. Lepas tu dia lari balik. Jangan ke, dia suruh lari ke, jangan lari kan? Sebab jangan panjat, dia panjat. Jadi bahasa otak ni ialah gambar. Ataupun dalam sudut sains, dia panggil sains metafizik, dia kata apa? Law of attraction. Kan? Dia nak beli kereta warna putih lah raya ni, kereta baru. Dia keluar je bangunan exhaust mobil, pop, kereta putih. Kereta putih. Apa hal ni? Sebab bahasa otak. Tu yang dalam kita tengok iklan susu Dugro tu, sel dengan sel. Lepas tu Nabi, bila kita bersin, baca doa. Sebab apa? Ketika itu, bila hujan turun dan lenyai, kita angkat tangan doa. Sebab apa? Ketika itu, masa ni, otak kita tengah sangat aktif, doa. Dan doa mestilah spesifik. Ni bulan Ramadan, Nabi suruh doa. Nak sahur doa. Sebab masa ni okey. Doa mesti spesifik. Dan dalam tarawih sebab tu doa panjang. Yang rasa penat, bangkit balik. Kenapa kena panjang? Kenapa kena spesifik? Sebab Nabi suruh doa secara spesifik. Ya Allah, bagilah rumah tangga aku yang dah 15 tahun ini bahagia, sehingga kami ke anak cucu. Doa macam tu, tak apa.
Ni malam lah, macam semalam lah. Macam semalam. Saya kuliah subuh benda ni lama dah saya cakap. Seorang makcik tu dia berniaga goreng pisang, dia datang, dia kata, "Ustaz cakap tu betul. Makcik doa apa? Saya nak dapat BMW Ustaz." "Dapat tak?" "Dapat, alhamdulillah dapat." Saya kata dapat. "Oh baguslah, tapi ada tapi pula. Tahun 68 ni Ustaz." Pasal apa dia? "Ya Allah bagilah aku pakai BMW." Pakai BMW. Ini kan kita, "Ya Allah BM." Malaikat, "Allah dia nak BM." Kau bagi dia BMX lah. Minta lah, "Ya Allah BMW 5 Series 2014." Cuma jangan dengar orang sebelah, sudahlah. "Ya Allah aku bagi yang tahun depannya." Kan? Kebahagiaan pun begitu. Nak bahagia rumah tangga, minta, dan jangan harap satu pihak saja. Dua-dua pihak kena bangkit dan buat sesuatu. Islam ni mudah. Tuan-tuan nak, tuan-tuan usaha, berserah, doa, tawakal. Mudah-mudahan ceramah pendek kita ada rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.